Setelah mengharungi liku-liku gelap dan sejuk angkasa, Angkatan Armada Sains tiba di planet Marikh. Mencari bukti sebarang hidupan yang pernah wujud di sini, sambil menguji teknologi yang diperlukan untuk manusia agar selamat melawat dunia yang kontang ini. Planet Merah memberi bayangan harapan kepada generasi dan perintis penerbangan angkasa untuk menitip jurang yang luas antara dua dunia. Soalan yang masih tergantung dengan penuh tanda tanya. Apakah masa depan manusia di angkasa lepas? Bolehkah kita bangunkan rumah kedua di Marikh? Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Para pengkaji telah lama mengetahui bahawa hampir mustahil untuk mendarat di Marikh. Atmosferanya cukup tebal untuk mencairkan kapal angkasa yang menerpanya pada kelajuan lebih 16,000 km sejam. Akan tetapi atmosferanya nipis jika dibandingkan dengan planet lain. Perayau Perseverance menggunakan sistem roket yang inovatif dan kren langit yang cekap bagi mendarat dengan selamat. Tetapi bagaimana untuk mendaratkan kru angkasawan dengan selamat adalah satu masalah yang masih memerlukan jawapan. Perseverance adalah antara mesin mudah alih yang paling canggih pernah dicipta. Ingenuity merupakan drone kecil yang turut dihadirkan bersama Perseverance. Ujian penerbangan buat kali pertama berlaku di dunia lain. Imej-imej menarik yang dihantar oleh Perseverance dan probe lain, kita boleh ibaratkan Marikh seperti gurun gersang di bumi. Selama sekurang-kurangnya 1 abad, saintis membayangkan jika kita boleh sampai ke sana. Ia sepatutnya tidak terlalu sukar untuk meneroka secara peribadi, untuk merintis sempadan kebebasan dan kemakmuran, dan mungkin untuk membuat satu salinan sandaran biosfera bumi sekiranya berlaku bencana. Tetapi planet merah ini sebenarnya adalah planet yang bahaya dengan sejarah yang ekstrim. Lebih sejuk daripada Antartika, kering kontang, pasir dan tanah bertoksik di bawah kaki, dan sinaran maut kosmik dari atas kepala anda. Satu dunia yang tragis. Marikh yang kita inginkan tidak pernah menjadi Marikh yang diidamkan. Selama beribu-ribu tahun, planet Marikh menarik cita rasa dan imajinasi manusia yang mendambakan penjelajahan dunia lain. Dalam tempoh mengorbit, bumi dan Marikh menjadi paling rapat setiap 780 hari atau lebih. Oposisi planet merupakan masa terbaik untuk mencerap planet Marikh. Selama beberapa minggu kelihatan perlahan mundur, kemudian mara ke hadapan semula. Jarak Marikh kira-kira 200 kali lebih jauh. Roket kimia yang mengambil masa sekitar 3 hari untuk sampai ke bulan akan mengambil masa hampir 7 bulan untuk tiba ke Marikh. Roket termonuklear masa depan mungkin mengurangkan perjalanan itu kepada kurang daripada 3 bulan. Tempoh tersebut sangat lama untuk dihabiskan di dalam kapal angkasa kecil. Dan angkasawan tidak boleh pulang ke rumah dalam beberapa jam atau hari jika terdapat sebarang masalah. Angkasawan dalam microgravity harus bersenam dengan kerap. Tulang
akan menjadi rapuh, otot jantung semakin kurang kontraktiliti. Pada kira-kira 1/3 graviti bumi, bagaimana suasana marikh akan menjejaskan kesihatan manusia dalam jangka masa panjang? Ahli matematik Yunani Claudius Ptolemy mencadangkan bahawa marikh harus mengelilingi bumi pada satu set sfera. Tetapi 700 tahun kemudian, ahli astronomi Islam mula menemui masalah dengan apa yang dipanggil epikitar Ptolemy. Pada tahun 1543, Copernicus dari Poland meletakkan matahari di tengah-tengah gerakan dan tingkah laku orbit marikh yang akhirnya masuk akal. Dalam sistem suria awal, planet Mushtari yang besar mungkin telah bergerak masuk ke arah matahari, kira-kira sejauh orbit marikh sekarang. Mushtari melahap banyak debuan dan gas, merampas potensi marikh untuk berkembang lebih besar. Perkembangan marikh terencat dan hanya boleh mencapai kira-kira separuh diameter bumi dan hampir 11% jisimnya. Ketika Mushtari dan Zuhal terus berhijrah, planet tersebut mengalihkan berbilion tan batu berais, melemparkannya ke dalam. Kebanjiran serpihan batuan angkasa yang berlangsung selama 3 juta tahun. Late heavy bombardment. Hari ini, kawasan tinggi wilayah hemisfera selatan marikh mempunyai satu lubang yang sangat besar, lembangan Halley's, yang juga kawah hentaman ketiga terbesar dalam sistem suria. Tetapi planet kecil itu mungkin telah dihentam dengan sesuatu yang lebih besar. Semasa anda terbang dari selatan ke utara, rupa bentuk marikh kelihatan sedikit tenggelam dari tanah tinggi merah dan jingga turun ke lembah hijau dan biru. Seluruh hemisfera utara marikh berbentuk elips dengan tanah rendah gergasi yang menutup lebih 40% planet ini. Jika ini adalah tapak hentaman, objek yang masuk adalah kira-kira saiz planet kerdil Pluto. Peristiwa ini akan membentuk semula planet marikh sepenuhnya. Mungkin mematikan dinamo semula jadinya, memadamkan medan magnet pelindungnya, dan membunuh segala peluang yang ada untuk atmosfera mengekalkan kehidupan. Apabila kumpulan peneroka berlayar ke marikh, mereka mesti menerima hakikat bahawa mereka tidak lagi boleh mengambil nafas secara normal tanpa sebarang perlindungan khas. Mereka akan menghabiskan masa berbulan-bulan menyeberangi jalan gelap gelita ke dunia yang sunyi dengan persekitaran yang mematikan. 3 bilion tahun yang lalu, marikh mungkin menyerupai bumi. Gunung berapi menghiasi suasana. Wap kabus dan air mengalir mengisi lautan awal dan lebih banyak berbanding lautan Arktik di bumi. Pada tahun 1997, Sojourner, perayau pertama NASA, menemui kesan aliran keluar banjir besar. Bermula pada tahun 2004, Mars Exploration Rover Spirit dan Opportunity menemui lapisan batuan bertindan yang diletakkan oleh air yang mengalir selama beribu-ribu tahun dan konkresi bulat kecil yang digelar Beri Biru yang mungkin terbentuk dalam muara sungai masin yang penuh dengan lana. Tetapi adakah air masih boleh ditemui di marikh? Phoenix NASA menemui bukti pada tahun 2008. Pendaratan secara lunak dan cermat di latitud utara yang tinggi, kepulan roket itu meniup debu permukaan, mendedahkan beberapa bahan putih. Parit kecil kemudian digali, mendedahkan lebih banyak lagi ciri-ciri geologi yang sama, kemudian hilang
dalam masa sehari. Dan pada kaki lander, titisan cecair muncul kemudian berubah. Pada Ogos 2012, robot sains Curiosity mula dilancarkan, menjelajah melalui dasar sungai kering di antara tebing aliran air purba dan melintasi mendapan alluvial di muara sungai yang lama mati. Perseverance menyertai Curiosity pada tahun 2021, mendarat di kawasan yang pernah dilanda banjir, mencari batu kaya dengan tanah liat di delta sungai purba. Robot canggih ini menemui rupa bumi berlapis. Ia dibina melalui lumpur yang mengalir dengan tempoh kering di antaranya. Tetapi, tempoh basah ini telah berakhir lama dahulu. Marikh hari ini kelihatan seperti padang pasir yang tidak bernyawa. Landscape sunyi, sepi tanpa hidupan dan habitat. Bulan kaya dengan aluminium, titanium, silikon dan magnesium. Asteroid pula mempunyai karbon, kobalt, platinum, molybdenum, nikel dan unsur-unsur lain. Marikh mempunyai semua ramuan ini, ditambah dengan besi dan logam lain yang banyak, terutamanya berhampiran gunung berapinya yang besar. Tetapi bahan utama Marikh ialah ais, yang boleh dibelah untuk membuat oksigen dan bahan api hidrogen. Perayau Perseverance sedang menguji idea ini, menyedut karbon dioksida dan secara elektrokimia membelah oksigen. Air dari bawah permukaan ditambah karbon dioksida dari atmosferanya boleh disusun semula untuk membuat metana dan oksigen. Oksigen itu boleh digunakan untuk membakar metana dan anda boleh melancarkan roket. Dengan membuat propellan di Marikh, kos untuk kembali ke bumi turun sekurang-kurangnya 1/5. Untuk mencipta tamadun berasaskan dunia luar angkasa, kita hanya boleh membawa bersama peralatan dan pengetahuan kejuruteraan, kilang-kilang kecil dan penjana kuasa. Di sana kita perlu bangunkan yang selebihnya. Marikh mungkin kehilangan lautannya sebelum kehidupan muncul dari lautan di bumi. Tanah pamah gurun rata, topografi paling rata di mana-mana planet yang diketahui kelihatan seperti dasar laut purba. Dengan kedalaman 4 km, lautan kutub Marikh mungkin telah meliputi 1/3 daripada planet ini. Planet ini diselubungi gas karbon dioksida yang nipis. Terdapat sedikit air di udara. Tetapi terdapat metana yang mungkin berasal dari geologi bawah tanah yang panas. Tetapi paras metana kadang-kala meningkat. Kemudian ia lesap dengan segera. Dan itu menyebabkan ramai pakar tertanya-tanya, mungkinkah ada sesuatu yang hidup di bawah permukaan? Kisah sebenar suasana Marikh semakin jelas. Kembali ke zaman silam sekurang-kurangnya 1 bilion tahun. Sinaran ultra ungu yang kuat dari matahari dan percikan angin suria yang membedil planet merah tersebut, dengan graviti yang rendah dan medan magnet global yang lemah, Marikh tidak dapat berpegang pada medan gas pelindungnya. Kebanyakan udaranya hilang ke angkasa dan sisa airnya diserap ke dalam tanah. Imej yang anda sedang lihat adalah Teluk Meridian. Perayau Opportunity menerokainya selama 13 tahun setengah, menghantar imej landscape layu yang nyata. Anda dapat bayangkan sendiri bagaimana perasaan berdiri di Marikh, memandang batu-batu yang sudah dimamah usia, dari segenap penjuru dan sudut, mencari sebarang bukti kewujudan air pada masa yang lalu. Walaupun tiada lautan hari ini, terdapat banyak ais tersembunyi. Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) merekodkan bentuk cenderam yang terhakis, mendedahkan air beku yang padat di beberapa tempat setebal lebih 100 meter. Pada laluan di atas kutub, radar MRO mendedahkan ais sepanjang 2 km. Ia memiliki ciri-ciri berlapis.
mencadangkan bahawa iklim Marikh mungkin berkitar antara masa panas dan sejuk. Mengezum masuk dari orbit, kita dapat melihat jalur gelap yang muncul dan hilang secara bermusim di cerun kawah yang lebih curam. Ia kelihatan seperti selokan hujan padang pasir di bumi. Dan ramai penyelidik menyangka ia mungkin mengalirkan air masin. Analisis baru menunjukkan bahawa ciri yang besar lebih kering. Aliran butir pasir-pasir bulat bergolek di antara satu sama lain, mengalir seperti cecair dalam graviti rendah Marikh. Tetapi yang kecil kelihatan benar-benar basah. Perayau Marikh menunjukkan lebih banyak unsur-unsur kehidupan ditemui di Marikh apabila perayau Marikh menjalankan operasi menggerudi ke atas batu. Mineral tanah liat akan menapis garam dan sebatian keras dari air purba yang mengalir dahulu kala. Kepelbagaian mikrob yang kini hidup di bumi hampir pasti bertahan di dunia purba Marikh, tetapi belum ada sebarang gambar, fosil atau bukti kimia tentang kehidupan di sana. Terdapat banyak saluran air purba di seluruh Marikh, tetapi tidak ada bukti teknologi dalam bentuk geologinya. Marikh mempunyai dua bulan kecil, Phobos dan Deimos, mungkin merupakan serpihan Marikh yang terlempar ke orbit oleh kesan impak berskala besar dahulu lagi, atau ia mungkin asteroid yang ditawan oleh graviti planet. Walaupun orbit bumi mengelilingi matahari hampir bulat, orbit Marikh adalah lebih elips. Semasa musim luruh dan musim sejuk selatan Marikh, hemisfera itu condong jauh dari matahari dan seluruh planet berada lebih jauh, menjadikan musim tersebut lebih panjang dan lebih sejuk. Semua spekulasi mengenai projek kejuruteraan besar oleh Smart Martian telah dihentikan pada 14 Julai 1965 ketika Mariner 4 NASA terbang melalui Marikh. Menerusi 21 imej dari probe, Marikh kelihatan lebih seperti bulan berbanding bumi. Apa yang menerukkan keadaan ialah Mariner tidak dapat mencari medan magnet pelindung Marikh. Angin suria yang kencang dan sinaran kosmik menyerang planet ini selama ribuan tahun. Sukar untuk membayangkan bagaimana kehidupan primitif boleh bertahan di sini. Tanda batu-batu yang condong memberitahu kita bahawa terdapat tasik di sini sejak dahulu lagi. Hari ini, ribut debu berpusar melintasi kawasan tandus. Perayau Spirit merakam salah satu imej pada hari 486 pendaratannya. Pepasir halus menerjah langit berjerebu dari tebing yang berjeranggah. Tanah runtuh tandus melakar rupa bentuk kawah yang curam dan saling berpaut di kawasan rata. Tergoda oleh drama tamadun terdesak yang berani memerangi perubahan iklim global, ketika dunia mereka hampir mati kering menjadi gurun planet, iklim Marikh telah berubah secara radikal dan penamat kepada era dunia hijau Marikh jutaan tahun lalu tanpa bulan besar untuk menstabilkannya. Marikh bergoyang 10 darjah selama ratusan ribu tahun, menjadikannya kurang stabil berbanding bumi. Apabila Marikh mengarah ke matahari, berbilion tan karbon dioksida mungkin dikeluarkan melepaskan aspek pemanasan rumah hijau. Ini membawa kepada pencairan ais bawah permukaan, membiarkan air mengalir bebas. Tempoh ini tidak kekal lama. Bom termonuklear pertama telah diuji pada tahun 1952. Von Braun mengilhamkan idea The Mars Project setelah banyak pembangunan nuklear dibangunkan pasca Perang Dunia Kedua, iaitu misi menyelamatkan manusia akibat kesan perang nuklear ke planet lain. Selepas hampir 1000 pelancaran, propellan dan sebahagian daripada flotila 10 kapal angkasa dan 70 anak kapal akan mengembara merentasi teluk antara planet bagi menghabiskan 444 hari di Marikh. Projek DAS Mars ialah draft kasar projek Mercury, Gemini dan Apollo NASA.
Pada tahun 1955, Paramount Pictures menerbitkan Conquest of Space, dimodelkan berdasarkan idea Von Braun untuk berjaya mencapai planet merah dengan cepat. Jurutera menyedari bahawa lebih banyak kuasa perlu dihasilkan oleh roket kimia. Di projek makmal kebangsaan Los Alamos, Amerika Syarikat, perayau projek memulakan usaha untuk memanfaatkan penglihatan atom bagi memandu kapal angkasa. Kapsul kru angkasawan akan diletakkan beberapa meter dari enjin radioaktif. Bergerak kemarih dengan lebih pantas akan mengurangkan dos sinaran suria dan kosmik angkasawan. Projek Orion, pendekatan yang berbeza untuk roket nuklear, bermula pada tahun 1958. Idea meletupkan bom nuklear di belakang kapal untuk menolaknya. Ia dipanggil Pulse Plasma Wave Propulsion. Kaedah ini boleh menawarkan pengangkutan pantas kemarih dan seluruh sistem suria. Menjelang 1961, program NERVA, enjin roket nuklear Amerika Syarikat, telah mengumpulkan 17 jam ujian enjin dari Kesatuan Soviet. Jurutera bekerja pada roket haba nuklear mereka sendiri. Sehingga tahun 1962, pasukan tentera udara US masih membuat peta marih dengan garis terusan lurus. Bagi melaksanakan satu tugasan yang penting, Krafft Ehricke, jurutera Amerika berbangsa Jerman, memperkenalkan idea untuk mengumpulkan kumpulan roket nuklear. Beliau berfikir bahawa pendekatan modularnya boleh membau marih dan Zuhrah dalam jangkauan seawal tahun 1970-an, dan dia mengenal pasti sudut pelancaran yang paling cekap untuk mencapai planet-planet ini. Ehricke sangat percaya bahawa pengembangan manusia di seluruh sistem suria adalah satu bentuk hak asasi dan bahawa kita berada pada tahap intelektual hebat apabila kita menggunakan hukum fizik untuk meningkatkan dan melindungi kebebasan individu kita. Ehricke dan Von Braun mendorong syarikat Boeing mencadangkan konsep kapal angkasa antara planet berawak pada tahun 1968. Gabungan 5 peringkat termonuklear untuk mendorong angkasawan dan probe ke planet terdekat. Amerika Syarikat mendarat di bulan pada Julai 1969. Manusia pada dasarnya telah menyentuh satu dunia lain. Dengan pendaratan bulan yang masih segar dalam fikiran, ramai orang menjangkakan Amerika Syarikat akan menyasarkan angkasawan kemarih. Tetapi Presiden Richard Nixon, beliau lebih risaukan masa depan politik beliau jika misi ini menemui kegagalan besar. Beliau hanya menyokong misi kapal ulang-alik angkasa lepas. Walaupun Presiden Amerika Syarikat selepasnya mencadangkan pelbagai program marih, aktiviti angkasa lepas manusia akan kekal terhad kepada orbit bumi rendah selama lebih daripada setengah abad. Jurutera Robert Zubrid dan David A. Becker mencadangkan konsep Mars Direct. Ia adalah satu perjalanan sehala. Hidup di kawasan daratan dengan membuat bahan api roket dari planet itu sendiri. Peneroka planet dapat menjamin diri mereka pulang ke bumi. Menjelang tahun 1993, idea utama dari Mars Direct dirujuk ke bahagian rekaan NASA. Tapi sokongan Kongres yang konsisten untuk manusia kemarih tidak pernah menjadi kenyataan. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, syarikat aeroangkasa gergasi dan syarikat pemula swasta kecil semuanya telah menggunakan sedikit sebanyak peluang yang ada. Misi marih mampu milik Boeing akan menghantar kapal layar elektrik solar untuk meninjau dari orbit rendah. Angkasawan akan turun dilindungi oleh perisai berteknologi tinggi. Mendarat sama seperti Apollo untuk mencari kawasan kebolehdiaman yang sesuai. Mereka akan kembali ke orbit seperti angkasawan bulan beberapa dekad yang lalu bagi perjalanan balik ke rumah. Sebaliknya, Lockheed Martin mencadangkan KAM, pengkalan orbit marih. Ia dibina secara konservatif dengan menyusun beberapa modul.
2 modul pertanian, 2 modul habitat, 2 unit pendorong roket. Sebagai satu sandaran dan keselamatan, angkasawan membuat percubaan mendarat ke permukaan dengan 1 peringkat pendarat. Tetapi permukaan untuk mengorbit kapal ulang-alik ini tidak bergantung pada bahan api yang dibuat di Marikh. Syarikat yang lebih agresif berfikir lebih luas. Syarikat penerokaan angkasa lepas SpaceX milik Elon Musk membangunkan Starship. Ia direka untuk mengangkut muatan besar-besaran dan orang dalam jumlah yang ramai dari bumi ke orbit dan akhirnya membawa berjuta-juta tan bahan ke permukaan planet, bulan dan asteroid. Seperti Von Braun dan Ericki, Musk memberi tumpuan kepada penyelesaian isu pengangkutan di sekitar sistem suria. Matlamat SpaceX adalah menjadikan kehidupan kita sebagai era berbilang dunia. Dengan membina tamadun di Marikh, dalam persaingan mesra dengan SpaceX dan Blue Origin, diketuai oleh pengasas Amazon, Jeff Bezos. Beliau membangunkan penggalak buatannya sendiri. Visi Blue Origin juga adalah untuk memperluaskan tamadun ke angkasa lepas bagi memelihara iklim bumi dan mengekalkannya sebagai biosfera yang berkembang pesat dengan menggerakkan industri berat dan penjanaan kuasa dari planet ini. Dan akhirnya, membina habitat terbang bebas bersaiz bandar daripada bahan yang sudah ada di angkasa, di bulan, asteroid dan komet. Misi ke Marikh akan menjadi realiti. Cendekiawan mula mengkaji bagaimana kaedah menghijaukan bumi Marikh, memanaskannya, menjadikannya seperti bumi 2.0. Tetapi untuk melakukan ini, para pengkaji mesti mencari gas rumah hijau untuk memanaskan planet ini. Kemudian, secara berterusan mengisi semula atmosferanya yang tebal dan sentiasa memulihkan airnya apabila wap itu terlepas ke angkasa. Namun, lebih banyak cabaran perlu dihadapi di Marikh. Permukaan Marikh syarat dengan toksik perklorat sebanyak 1%. Meletakkan angkasawan berisiko tinggi untuk masalah thyroid dan kanser. Bahaya lain yang tidak kelihatan menerobos dari langit, tidak terhalang oleh atmosfera yang tipis. Serangan berterusan sinar kosmik dari angkasa antara bintang dan zarah yang sangat bertenaga daripada suar suria yang menyerang planet ini. Walaupun terdapat banyak ciri-ciri menarik tentang bandar berkubah di Marikh, peneroka untuk beberapa generasi akan datang perlu menghabiskan sebahagian besar masa mereka di tempat perlindungan berbumbung tebal mahupun bawah tanah. Harapan masih ada untuk manusia dan penggemar astronomi. Robot canggih, kecerdasan buatan dan realiti terimbuh boleh memanjangkan diri manusia ke permukaan planet merah. Dan suatu hari nanti kita mungkin menghantar peranti berteknologi tinggi bagi mengubah bentuk muka bumi Marikh. Penghijrahan manusia dari bumi akhirnya boleh membina komuniti di planet yang siap sedia menerima habitatnya tersendiri. Pada tahun 2033, Marikh akan berada pada kedudukan yang sangat baik untuk melancarkan pelayaran manusia. Persoalannya, siapa yang akan pergi dan mengapa? Marikh menjanjikan seluruh dunia baru untuk diterokai dan dikecapi. Kejuruteraan yang bijak akan mencari penyelesaian yang elegan untuk mendaratkan kita ke Marikh. Tetapi, apa masa depan kita di sana? Sebaik sahaja tiba di sana. Nyatakan komen anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.